Okey, so kita tengok kat sini anion dan cation. Okey. So cation dia adalah ion yang bercas positif. Okey, yang macam kita belajar sebelum ni. Ni nampak tak jelas pula ni. Nampak clear ke tak? Okey, manakala anion pula ialah ion yang bercas negatif. Okey, pada cikgu punya skrin tak nampak clear sangat. Cikgu harap pada handphone kamu nampak clear lah. Kamu pinkan pada kamu punya skrin untuk kamu tengok. Okey, jadi untuk pembentukan sebatian ion, okey, dia akan melibatkan antara cation tambah anion. Okey, ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif. Okey, positif dan negatif tu dia akan ada yang sharing dan akan ada yang bukan sharing, yang cation dia akan melepaskan. Hari tu kan kita dah belajar, awak dah tengok pada sebelum ni kita dah belajar, iaitu dia melepaskan elektron. Okay, sebabkan dia melepaskan elektron, that's why dia jadi positif. Okay, sebab elektron dia bercas negatif, jadi bila dia melepaskan elektron, jadi itu yang dia dapat positif. Manakala anion pula dia akan menerima elektron. Okay, bila dia terima elektron, dia tambah lagi yang unsur negatif, so dia jadi negatif. Okay, awak dah kena faham konsep pasal melepaskan elektron dan menerima elektron dalam kelas sebelum ni. Jadi, macam mana kita nak buat pembentukan sebatian ion? Okay, sebatian ni ialah bila dah ada yang lepas dan ada yang menerima. Okay, contoh kita tengok pada natrium klorida. Dia ada dah bagi soalan kat situ. Natrium klorida. Okay, untuk natrium klorida. Nadia, cuba tengok natrium, Nadia. Berapa nombor proton bagi natrium? Tengok pada jadual. 11. Okay, good. 11. Okay. Untuk klorin pula, cuba tengokkan Alia. Berapa klorin punya klorin punya apa nama dia? Klorin punya nombor proton. Alia ke 17. 17. Ingatkan masih di toilet. Okey. So 11 dengan 17. Okey, 11 dan 17. So awak tengok kat sini, bila kita buat susunan elektron, macam mana susunan elektron dia, Fakira? Natrium, susunan elektron dia akan dapat berapa? Fakira, ada ke tidak? Berapa susunan elektron dia? Yang macam sebelum ni, 2, 8. Berapa ni? Kalau untuk natrium ni berapa? Fakira, are you here? Okey. 281. 281. Okey. 281 lah, betul lah. Okey, 281. Okey. Untuk klorin pula, Najwa. Klorida tu, klorin. Berapa dia punya susunan elektron dia? 287. Okey, 287. Okey, good. So sekarang ni kita nampak kat sini, okey, natrium dia ada pada electrovalence dia ada 1. Okey. Bila ada 1, sama ada kita lebih mudah kita nak buang 1 ni untuk dapatkan 8. Okey. Ataupun tak berapa jelas Sorry lah, line kat sini memang bertabah je lah kan, line dekat Wassalam ni macam ni. Okay, so 281. So kita lebih mudah kita buang 1 ni, okay, berbanding dengan kita nak tambah 7 kan. Okay, hari tu kan awak dah belajar, kita lebih mudah kita buang yang 1 ni berbanding dengan kita nak tambah lagi 7. So kita akan releasekan atau melepaskan 1 elektron ni.
Okey, kita akan lepaskan satu elektron. Manakala untuk klorin, okey, dia 2, 8, 7. Okey, yang 7 ni lebih mudah kita tambah satu elektron berbanding kita nak buang 7. Okey, kita akan tambah satu. Mana kita nak dapat tambah satu ni? Datang dari mana? Itulah datang daripada sini. Satu yang kita buang ni, okey, sebenarnya satu yang kita buang ni kita akan bagi kepada klorin. Ada korang masuk. Okey, so satu yang kita buang ni, okey, satu yang kita buang yang kita lepaskan tadi, kita akan bagi pada klorin. Allah, tak jelas lah. Okey, so yang ini dia akan jadi macam mana? Kita lukiskan saja. Apa yang awak kena buat pada muka surat 108 untuk Fardia yang baru masuk, Fardia, Ayuni yang baru masuk, buka pada muka surat 108. Okey, 108. Pinkan yang cikgu sedang present ni untuk awak nampak gambar rajahnya. Walaupun mungkin tak berapa jelas sangat sebab line kat sini memang tak berapa okey. Okey, tapi tak apalah, kita cuba juga mana yang mampu. So kat sini awak dah lepaskan satu, awak terima satu di sini. Jadi kita lukiskan dia. Hari tu awak dah belajar lukiskan natrium. Okey, natrium awak buat bulatan. Okey, buatkan yang telah mencapai oktet. Ya Allah, tergali dah. Okey, awak buatkan macam tu. So 2, 8. Okey, 28. Sebab apa 28? Sebab kita dah lepaskan satu. So buat bracket. Jangan lupa bracket. Okey, sebab dia ion. Susah pula buku sini. Okey, 28. So buat bracket ni sama macam yang hari tu. Awak dah buat hari tu. Okey. Dan jangan lupa sebabkan awak dah riliskan satu. Okey, awak dah buang satu elektron. So dia charge dia adalah positif. Okey, sebab dia dah kurang satu elektron. Okey, so dia jadi positif kat sini. Okey, dan untuk klorin, awak lukiskan saja di sebelah dia. Okey, untuk klorida tu, okey, ion klorida, awak lukiskan saja di sebelah dia sebabkan dia dah jadi tambah satu. Dia akan dapat 288. Okey, nampak tak nampak itu kan? Okey, 288. Dan yang ini tadi bila dah rilis satu, dia jadi 28 saja susunan elektron dia. Okey, so lukiskan saja 288. Okey, so 288 dan disebabkan dia tambah satu lagi elektron, so dapat charge dia negatif. So inilah dia yang kamu perlu lukiskan pada kamu punya jawapan. Okey, yang ini. Buatkan saja berada di sebelah-sebelah macam tu. Itu yang kita namakan sebagai sebatian ion. Okey, ni baru dia punya gambar rajah. Selalunya dalam exam ataupun dalam soalan periksa, dia suka awak terangkan bagaimana pembentukan sebatian ion ni. Okey, untuk sampai yang ini, ada soalan tak? Boleh ke tidak? Tak. Tak boleh? Tak boleh dari segi Tak ada apa? soalan. Tak ada soalan. Ingatkan tak boleh. Fakira? Boleh ke tidak Fakira? Ke blur? Boleh. Boleh? Nadia? Boleh. Nadia okey? Tapi kan cikgu kan, Mm-mm.
Kan kalau untuk yang sebelum ni kan kalau ada kurungan tu kan sebelah tu kan kena tulis tambah berapa elektron tu. Oh tak perlu. Itu kalau lebih belakang. Itu untuk pembentukan ion. Itu sebab kita nak bentukkan ion dia. Okey, matikan dulu mic dulu, Ali. Okey, macam ni. Kalau yang hari tu, okay, cikgu faham sebab hari tu kan sebab dia ada tambah elektron kan. Yang kat sini tambah elektron tu. Okey, tambah elektron tu sebab itu untuk pembentukan. Macam mana kita nak tunjukkan daripada atom lithium, contoh kat sini atom lithium nak jadi ion lithium. Okay, so kat situ dia nak membuktikan dia release atau dia lepaskan elektron. So dia letakkan elektron selepas anak panah. Okay, itu untuk pembentukan ion. Okay, pembentukan elektron, pembentukan ion. Okay, tapi yang ini adalah macam mana kita nak tunjukkan sebatian tu terbentuk. Okay, sebelum ni awak belajar sebatian kan, ada sebatian sebelum ni masa sekolah rendah pun awak dah belajar. Okay, masa awal bab ataupun dalam belajar kimia ni pun kita ada belajar atom, molekul, ion. Itu lain. Kita ada belajar sebatian lah. Okay. So sebatian tu, macam mana sebatian ion ni terbentuk, inilah dia. Dia mesti ada terdiri daripada cation. Okay, terdiri daripada cation dan juga anion. Okay, cation dan anion. Bila ada dua-dua ni, satu ion bercas positif, satu ion bercas negatif, satu akan lepaskan elektron, satu lagi akan terima elektron. Okay, jadi pembuktian dia melalui gambar rajah ni lah. Okay, Ayuni boleh Ayuni yang baru masuk. Ayuni tulis apa tu dalam grup tu? Ini mic dia tak boleh buka, rosak. Okey, mic tak boleh rosak pula. Okey, tak apa. Okey, kalau ada apa soalan boleh tulis kat dalam chat tu kan. Okey, so ini baru satu contoh. Cikgu bagi lagi satu contoh. Okey, untuk awak fahamkan. Sebab nanti dalam pada muka surat belakang-belakang tu ada macam mana awak nak terangkan pembentukan sebatian tersebut. Okey, ada ayat dia. Ayat dia itulah soalan tu yang selalu soalan yang ini. Nampak ke tidak tu? Blur-blur je kat cikgu punya skrin ni, blur, tak tahulah awak punya blur ke tidak. Okey. So yang kat sini Allahuakbar. Cikgu tak nampak apa tu. Yang itulah tapi. Okey, pembentukan sebatian ion. Sorry lah. Minta maaf lah kan. Buat salam ni macam ni dia punya line. Tabah je lah kan. Okay, so kita tengok satu lagi contoh. Okay, sebelum cikgu bagi kamu untuk buat sendiri. Okay, contoh pada yang D, magnesium oksida. Okay, satu lagi yang cikgu lupa nak sebut adalah awak kena tahu juga ada berapa ion yang terlibat. Maksud cikgu ialah kita tengok dulu untuk magnesium oksida. Ada kan soalan tu, kalau pada soalan cikgu soalan yang D. Okay, magnesium oksida. Okay. Ingat tak hari tu kan cikgu ada suruh kamu juga hafal untuk cas. Okay, cas tu sebenarnya yang itulah yang kita buat dalam kurungan tu. Okay, contohnya Mg ialah Mg2+. Mana datang 2+ tu? Dan oksigen adalah O2-. Okay. Yang ni magnesium oksida. So kat sini kan ada yang cikgu ajar kena tengok dia dah ngam belum kan. Yang ni dah sama. So awak hanya darab 1. Yang ni hanya darab 1. So awak dapat MgO. Okay. MgO. Bermaksud dalam gambar rajah kamu hanya perlu lukis satu saja Mg. Okay, ataupun satu saja ion magnesium. Satu lagi adalah ion oksida. Okay, ion oksida tu bagi oksigen lah. Oksida, ion. Okay, atom, oksigen. Okay, so kat sini
Lukis dia macam tadilah. So magnesium berapa dia punya proton dia? Berapa proton bagi oksigen? Oksigen pula, sorry. Magnesium. 12. Berapa? 12. Okey, 12. So kalau 12 awak akan dapat 282. Okey. Oksida ataupun oksigen dapat berapa? 8. Okey, 8. So kalau 8, 2, 6. Okey, sebab cikgu nak tunjukkan kenapa dia dapat charge kat sini. Charge tu sebenarnya berkait dengan apa yang kita belajar sekarang lah. Kita belajar buat dalam kurungan, itulah charge-nya. Okey, so kat sini awak tengok 282. So 2 belakang ni lebih mudah kita nak tambah 6 ke ataupun kita nak release 2 tu. Kita nak lepaskan 2. Buang 2. Okey, kita akan buang 2 ni. Okey, so bila awak buang 2 ni, awak akan dapat 28. Okey, so 2 yang dibuang tu, tu yang nanti awak akan dapat kurungan. Bila awak lukis nanti, awak akan dapat kurungan tu plus. Sebab awak dah buang 2. Okey, sebab itu awak dapat charge dia Mg2+. Disebabkan awak buang 2 elektron. Okey, itu berkaitan dia. Kenapa awak kena tahu charge dia? Sebab inilah. Sebab awak lepaskan 2 elektron untuk dapatkan susunan elektron oktet yang stabil. Okey, sebab itu dia tulis Mg2+. Okey, sama juga macam oksigen. Okey, oksigen dia 2.6. Okey, so kita akan tambah lagi 2 untuk dapatkan 8. Okey, berbanding kita nak buang 6. Okey, jadi nanti bila awak lukis dalam kurungan sebelah dia, okey, sebelah dia, awak akan dapat nanti, Allah, low battery pula. Sekejap Allah, macam-macam dah. Sekejap. Sekejap. Hello. Nanti mau tengok boleh lagi. Okay, bye. Astagfirullahaladzim. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak tidak? Kita terbalik lagi tu. Okey. Okey, sorry. Biasalah ada iklan sekejap. Masa itulah habis bateri, masa itulah nak call kan. Okey. So kat sini tadi bila kita dah release 2, ni dengar ke tak ni? Hello? Ada kan? Okey, bila kita dah releasekan 2 ni, okey, awak dah buang yang 2 tu. Dia tak ada. Ada ke tidak? Tak Tak ada? Ayo,
Kejap. Ada tak? Ada tak ada? Ada tak ada? Hello? Tak ada. Tak ada lagi? Alamak. Kenapa pula tak ada ni? Alah, macam-macam lah. Okey, dah ada. Okey. Kan kalau tak cakap shot sendiri je lah. Okey, so yang ini tadi awak kena tambah lagi 2. Okey, so bila kita tambah lagi 2, so dia akan jadi 2 negatif. Kan charge dia. Sebab itu oksigen. Okey, oksigen O2 negatif. Okey, dan bila awak lukis, awak kena lukis macam ni lah. Awak penuhkan lah dia punya Mg punya susunan iaitu 28. Dan yang ini pun akan dapat 2.8. Okey, untuk awak lukiskan di sini. Yang ini hanya melibatkan 1 Mg dan 1 O. Okey, kita tengok pada magnesium klorida. Okey, magnesium klorida. Sebab cikgu nak tunjukkan contoh yang ada lebih daripada 2 gambar. Bukan 2 gambar lah, maksudnya lebih daripada 2 bracket ni. Okey, contoh untuk magnesium klorida. Okey, magnesium klorida. Okey, untuk magnesium klorida, tadi kita dah belajar magnesium tadi dia adalah 282. Okey. Okey. Untuk klorin tadi ialah 17. Okey, so klorin dia 287. Okey. Untuk ni, so kita tahu daripada sini berapa charge magnesium tadi, iaitu Mg 2+. Okey, klorin pula adalah bila dia terima 1 jadi Cl minus. Okey, yang macam kita belajar sebelum ni lah. Okey, sebab tu kata dia saling berkait. Okey, bab sebelum ni dan bab yang seterusnya dia akan saling ada kait mengait. So awak tak boleh nak fahamkan satu bab saja. Sebab itu cikgu bagi kamu skema jawapan untuk kamu lengkapkan kamu punya modul, sambil tu kamu cuba fahamkan semula lah. Okey, kalau tak faham juga, awak boleh tengok kalau contohnya ada bab-bab yang awak tertinggal masa awal-awal PDPR, awak boleh tengok semula dalam channel YouTube sebelum ni lah. Okey, yang cikgu ada terangkan dalam tu. Jangan tengok haf-haf. Kalau awak tengok sikit-sikit memang awak tak akan faham. Okey, so kita tengok kat sini. Mg2+ dengan Cl-. Okey, so kat sini dia belum ngam. Okey, yang ni ada 2, yang ni ada 1. Jadi kena buat apa? Yang ni akan darab dengan 1. Okey, yang ni awak akan darabkan dengan 2. Okey, so bila awak dah darabkan, awak akan dapat dia MgCl2. Okey, sebab awak dah darab dengan 2. Yang 2 ni. 2 dengan 1 ni yang kita tuliskan nombor dia. Okey, dapat MgCl2. So sekarang, Mg ada berapa? Cl ada berapa? Mg ada 1, Cl ada 2. Yes, good. Mg ada 1, Cl ada 2. Jadi, bila nak lukis, okey, sekarang ni, siapa yang sikit? Mg ke Cl? Siapa yang sikit? Ada sikit. Mg ada sikit. Yang sikit awak lukiskan di tengah-tengah. Okey, dia akan ada 3 bracket lah sebab ada 3 benda. Okey, Mg ada 1, Cl ada 2, so lukis 3. Okey, good. Lari tak. Kena ada 3 bracket macam tu. Okey, yang ada di tengah-tengah adalah Mg. Okey, dan lukislah dia punya bulatan dia tu. Untuk awak lengkapkan. Okey, Mg iaitu 28. Okey, sebab kita dah riliskan 2. Manakala untuk Cl 288. Sebab kita tambah 1 daripada ini. Okey, kita tambah 1 kepada sini, so dia dapat 288.
Jadi kat sini Mg awak lukislah dia punya bulatan dia tu. Okay, lengkapkan dia punya elektron dia. Okay, satu lagi, kalau contoh awak takut awak terkeliru, awak boleh juga buat untuk Mg awak buat pangkah. Okay, so jangan lupa charge. Okay, iaitu sebab dia riliskan 2, so 2 plus. Okay, 2 plus sebab dia lepaskan 2. So Cl awak boleh buat dia punya elektron dia. Sebelum ni cikgu dah pernah ajar juga, awak boleh buat dalam bentuk bulatan ataupun kita panggil dia dot. Okay, kita dotkan dia. Cikgu. Yes. Apa? Kan cikgu kata yang paling sikit kan letak kat tengah-tengah. Tapi dia sikit dari segi nombor elektron dia tu ke ataupun sikit daripada segi segini. Ini. Mg ada 1, Cl ada 2. Tu maksud cikgu. Mg ada 1 je, Cl ada 2. So Cl akan apit Mg duduk tengah-tengah. Okay, andai kata contohnya macam nanti Al. Okay, sebab nanti awak akan tengok Al2O3. Yang ni macam mana pula? Yang ini awak boleh buat selang-seli. Ada 5 lah bracket dia sebab jumlah dia ada 5. Yang ni ada 2, yang ni ada 3. So bracketnya ada 5. Dia ada banyak. Okay, tapi yang ni jarang-jarang lah soalan ni keluar. Tapi boleh jadi. Okay. Tapi yang ini dulu. Kita habiskan yang ni. So yang ini. Okay, cuba tengok yang pada bulatan tu. Yang ni pula buat. Okay, yang ini bulatan dia ni. Tiba-tiba ada satu cikgu pangkahkan. Okay. Dia bulat-bulat tiba-tiba ada satu pangkah. Kenapa pangkah? Kenapa cikgu pangkahkan tu? Itu elektron yang diterima. Yes, good. Okay, itu adalah elektron yang kita terima daripada magnesium. Bermaksud klorin ni terima satu elektron daripada magnesium. Okay, so kita letak dia negatif sebab dia terima satu. Okay, yang sebelah sini pun samalah. Lukiskan Cl yang satu lagi. Okay, ini pun samalah. Awak boleh buat dot-dot tu. Dan awak pangkahkan juga satu. Lambat pula kan. Okay, awak pangkahkan juga satu untuk tunjukkan satu tu datang daripada magnesium. So letaklah negatif. Okay, so nanti akhirnya awak akan dapat macam ni lah. Okay, awak akan dapat awak punya susunannya macam ni. Okay, kalau dapat jelas, awak boleh screenshot dululah untuk awak buat kemudian kan. Okay, lukiskan dalam jawapan kamu. So awak akan dapat macam ni lah. Dia akan diapit, yang mana sikit akan duduk di tengah. Okay, yang mana yang banyak akan duduk di tepi dia. Okay, kalau contohnya yang banyak tu dia ada 4, letak kat atas bawah. Okay, tak kisah susunan macam ni. Cikgu saya tak nak straight macam ni cikgu. Saya nak letak dari sini, sini ke bawah. Tak ada masalah. Okay, awak nak buat susunan dia contoh. Awak nak buat, cikgu saya tak nak buat susunan biasa. Saya nak buat susunan macam ni. Ke bawah, suka hati korang. Okay, boleh. Ataupun cikgu saya tak nak macam tu, saya nak macam ni. Bukan ni. Tunjuk, tak nampak. Macam tu, suka hati. Okay, asalkan ada 3 bracket. Dan cas jangan lupa. Okay, rasa-rasa boleh buat tak? Dalam gambar tu. Cikgu dah bagi 2 dah. 3 lah sebenarnya kan. Tapi untuk kamu lengkapkan sendiri. Rasa-rasa boleh buat? Jawab. Okay, cuba nanti kamu buat. Sampai pada
muka surat 108 tu, dia bawah tu ada tak soalan yang ini? Itulah ayahnya lahirkan buku lain-lain. Yang ini ada tak soalan dia? Soalan ni ada dalam buku kamu? Soalan nombor 5 ni. Ada tak ada? Surat 106. 106 yang belakang dia tadi 105 ke 108 tadi? Tadi 108. Pasti ada 106. 106? Tak apalah. Yang itulah maksudnya kamu siapkan yang 6 soalan tu. Okey, untuk menentukan sebatian ion dan buat satu soalan yang ini. Maksudnya ada 7 soalan latihan untuk kamu cuba lengkapkan. Okey, untuk susunan elektron. So nanti dalam next class cikgu ajar macam mana cara nak menerangkan. Okey, buat ayat penerangan dia. Sebab ayat penerangan ni penting. Markah dia sama ada 8, kadang-kadang boleh jadi 10 markah. Ni soalan esei. Okay, untuk penerangan. Jadi penerangan cikgu tak nak bagi dulu. Cikgu just nak ajarkan kamu untuk lukis sebatian ion dulu. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh buat. Yang mana yang tak masuk hari ni, cikgu harap nanti dia boleh masuk lah. Okay, bukan masuk, maksudnya nanti cikgu akan sharekan lah yang cikgu dah screen record ni, walaupun tak apa-apa kan dalam tu. So harapnya ada soalan tak? Rasa-rasa boleh buat? Boleh. Boleh. Okay, cikgu nak kamu cuba buat. Okay, cuba lengkapkan. Ada masalah apa-apa, kamu boleh tanyalah dalam grup. Jangan simpan, jangan buat tak tahu, balik dah habis kelas terus tak buat. Cikgu tak naklah macam tu. Okay, sebab nanti kamu akan ada exam. Okay, rasa tu cikgu dah share juga kan jadual exam yang terbaru. Kamu punya exam akan bermula pada 21 hari bulan Jun. Okay, maksudnya naik cuti sekolah tu, kamu ada masa seminggu untuk kamu bersiap sedia lagi. Okay, untuk PDP lah, belajar dulu, dan kamu akan ada exam. Naik daripada seminggu selepas kita naik. Okay, jadi kita akan jumpa minggu depan pula. Okay, hari Isnin depan baru kita jumpa semula. Okay, so stay safe, jaga diri baik-baik. Itu saja daripada cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu.